Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ahata bil anwari min kulli al-ajanibi wa hayabati maulana azim. Bina'lat wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahu subhanahu wa ta'ala al-azim. Jadi alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu sempat kita habiskan daripada huraian tafsir surah Al-Fatihah, dan insya-Allah bermula daripada belakang kita akan hurai dengan makna kita hurai terlebih dahulu surah An-Nas, kemudian kita akan pergi kepada surah Al-Falaq, kemudian kepada surah-surah yang lain. Yang pentingnya surah-surah yang kita telah lazimi dalam bacaan solat kita, yang mana kita lazimi, iaitu di antaranya juz'u Ammah. Jadi yang pertama sekali, surah yang Allah Ta'ala letak terakhir sekali dalam Al-Quran ialah surah An-Nas. Tuan-tuan, surah An-Nas ni dengan makna Allah Ta'ala cerita tentang manusia. Manusia tu Allah Ta'ala cerita pula bahawasanya yang berkait dengan manusia itu yang dinamakan sebagai waswas. Makna kata waswas ni satu bisikan dalaman untuk melakukan kejahatan. Tu baik. Jadinya di dalam kitab Lubabun Nuqul bagi Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, bila mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sakit, bila baginda Nabi sakit tu, lepas tu Allah Taala bawa turunlah yang namanya dua qul, iaitulah qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Jadinya apakah hikmah yang daripada Allah Taala kan jadinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sakit? Makna kata Nabi juga orang yang sakit. Makna kata Nabi juga orang yang sakit. Liyuballigha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamrudu jasaduh wa la yamrudu qalbu, supaya Allah Ta'ala nak bagi tahu ada juga dari kalangan hamba-Ku yang mana bahawasanya sakitlah tubuh badannya tetapi tidak sakitlah hatinya. Makna kata ialah isyarat daripada Allah Ta'ala bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tubuh luarannya sakit tetapi dalamannya tidak akan berubah, sama saja pada waktu dia sihat tubuh badan ataupun sakit pada tubuh badan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Qul a'udzu birabbin nas. Di antara hikmah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, yang mana sakit luaran, sehingga memberikan bahawasanya tasalli ala ummati. Makna kata tasalli, kata Imam Sanusi, tasalli ala ummati, sehingga umatnya merasakan bahawasanya Nabi aku pun sakit. Makna kata umat Nabi rasa Nabi aku pun sakit luaran, maka berhak kepada aku yang mana aku lebih merendah martabat daripada Nabi untuk aku merasa sakit. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, supaya Allah Taala nak tunjuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada manusia yang akan lebih ganjarannya berbanding baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada manusia yang akan lebih ganjaran baginda Nabi. Sebab itulah dalam kita buka dalam kisah-kisah sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi ni bahawasanya bila mana wafatnya Ibrahim, fakanat ainahu tadrifan ay tadmu'an,
Maka mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana wafatnya anaknya baginda Nabi Ibrahim ibnu Muhammad daripada mak dia Mariyatul Qibtiyah. Nah, wa tahirun bidaini dha yulaqabu wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Nah, wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Baginda Nabi SAW bila dapat anak daripada hamba sahaya, iaitu dipanggil Mariyatul Qibtiyah, bila mana wafatnya baginda Nabi SAW menitiskan air mata. Baginda Nabi SAW wafat segala-galanya adalah hidup baginda Nabi. Wafatnya ayah baginda Nabi ketika Nabi masih hidup, ibunya baginda Nabi ketika masih hidup. Lepas tu pula Abdul Muttalib yang duk jaga Nabi ketika hidup. Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi pun wafat ketika Nabi hidup. Lepas tu Abu Talib, bapa saudara Nabi pun wafat ketika hidup. Lepas tu ada pun Abu Lahab dah. Abu Lahab suku pula. Jadi tengok di anak Nabi pun supatullah. Abdullah, Abdullah tahirun bizaini dha yulaqabu. Abdullah, dua anak Nabi hak pertama pun wafat ketika Nabi masih hidup. Ibrahim wafat ketika baginda Nabi masih hidup. Seluruh anak-anak Nabi wafat ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi hidup, melainkan Sidna Fatimah Zahra, melainkan Sidna Fatimah bintu Zahra. Siapapun Siti Fatimah, maka dia wafat selepas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat selama 6 bulan. Makna kata seluruh ujian Allah Ta'ala tunjukkan kepada baginda Nabi SAW supaya Allah Ta'ala menjadikan hati baginda Nabi hati yang cekal, dan juga Allah Ta'ala ingin menjadikan bahawasanya tidak ada yang melebihi daripada ganjaran baginda Nabi SAW daripada pahala sabar. Maka bila mana baginda Nabi SAW dia kata sakit tu tuan-tuan, Allah Ta'ala buat turun satu ayat. Ayat ni ayat nak suruh Nabi kita berlindung. Sebab itulah mula sekali Allah Ta'ala buat turun Qul a'udzu birabbin nas. Adapun Bismillahirrahmanirrahim ialah pembukaan setiap surah daripada Al-Quran. Makna kata dia tidak diturunkan pula, cuma dia pembuka bagi setiap surah. Sebab itulah Bismillahirrahmanirrahim, pembuka bismillah tu salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Disebut di antara khilaf para ulama yang sangat banyak, disebutlah juga dalam kitab Rawai'ul Bayan bagi Imam Sabuni. Jadinya Bismillahirrahmanirrahim ialah pembuka segala surah, dan dia menjadi salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Adapun Bismillah di selain daripada Al-Fatihah hanyalah Bismillah pembuka ayat, bukanlah dikira sebagai bilangan yang tetap. Dalilnya kalau kita buka mushaf, buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Mula nombor pertama tu di Qul a'udzu birabbin nas, bukan di Bismillah. Maka Bismillah ialah bukanlah daripada ayat selain daripada surah Fatihah. Makna surah Fatihah Bismillah salah satu ayat, yang selainnya Bismillah pembuka kata, dan Bismillah tu jugalah tak sebut basmalah nahat tu. Tak, basmalah ni sebagai pembuka, melainkan surah At-Taubah. Adapun surah At-Taubah surah yang diturunkan waktu perang. Bila mana turunnya ketika waktu perang, maka ketika tu tidak diturunkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itulah bila mana tidak ditulis di atas mushaf Bismillahirrahmanirrahim, maktub, tidak ditulisnya Bismillah di atas surah At-Taubah, kata Imam Ibn Hajar rahimahullah, tahrumu qira'atuh. Kalau kita baca juga di surah Taubah tu, bara'atum minallah, kita pergi baca juga Bismillah, kata setengah ulama, Ibn Hajar kata hukumnya ialah haram, tak boleh. Kata Imam Ar-Ramli makruh. Jadi walhasilnya tidak dituntut daripada kita untuk membaca Bismillah pada permulaan surah At-Taubah ataupun disebut sebagai surah Bara'ah. Baik, bila mana Bismillahirrahmanirrahim, qala Allah Ta'ala Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah muhi Muhammad, hazat amrun. Sebab itulah Allah Ta'ala bila baginda Nabi SAW sakit, Allah Ta'ala kata kepada baginda Nabi, Qul, yang anta ya Muhammad, katakanlah mu hi Muhammad.
Makna kata apa? Apakah faedah daripada bahawasanya semua orang patutnya berlindung dengan Allah Ta'ala? Qul a'udhu birabbin nas. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala. Qul ni tuan-tuan, dengan makna isyarat kepada mufrad. Makna apa? Katakanlah hi Muhammad, katakanlah kamu seorang diri. Kalau dalam bahasanya, katakanlah kamu seorang. Katakanlah kamu tu siapa? Seorang diri. Kenapakah tidak dikatakan katakanlah kamu hi sekalian? Qulu a'udzu birabbin nas. Dan fihi ma'nayan. Kenapakah di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nas, Allah Ta'ala mengibaratkan dengan katakanlah kamu, anta, ini kamu saja, ya Muhammad, kamu berlindung dengan Allah Ta'ala. Patutnya tuan-tuan, Allah Ta'ala kena sebut katakanlah kamu hi sekalian. Sebab apa? Semua kita untuk berhajat dan perlu dan berlindung kepada Allah Ta'ala. Hak inilah disebut sebagai na'um minal balaghah. Katakanlah kamu hi Muhammad, maka seluruh daripada umat baginda Nabi ialah masuk di bawah perintahan Allah Ta'ala kepada baginda Nabi. Makna apa? Allah Ta'ala nak tunjuk katakanlah hi Muhammad, kamu je Muhammad. Makna apa? Kamu pun kamu yang tahap tinggi pun aku suruh berlindung dengan aku. Dan kamu hi Muhammad, bahawasanya kamu taat perintah aku. Walha kamulah makhluk yang paling tinggi di sisiku, maka yang lain lebih berhak untuk meminta perlindungan dengan aku. Makna qul, katakanlah hi Muhammad, dengan makna katakanlah hi Muhammad, maka selain daripada baginda Nabi ialah berhak dan terlebih berhak untuk meminta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul ni tuan-tuan, kalau kita tengok, katakanlah dia dengan makna bila datangnya qul daripada Al-Quran, dia menjadi jawabun anil hal wa jawabun anil maqal. Qul, katakanlah, dia menjadi jawapan kepada persoalan. Qul makna katakanlah makna katakanlah hi Muhammad pada jawapan. Sama ada telah terdahulu soalan secara termaktub ataupun terdahululah soalan secara yang diketahui daripada perbuatan. Seperti orang tanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya tentang khamar, arak. Arak ni tuan-tuan, orang tanya kepada baginda Nabi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir. Makna katalah, orang bertanya kepada Muhammad tentang arak, maka kamu jawablah sesungguhnya fihima ithmun kabir. Kalau minum juga boleh dosa. Tanya kepada baginda Nabi. Allah Ta'ala sebut apa kepada baginda Nabi? Qul, katakanlah. Maka qul ialah satu jawapan daripada persoalan yang timbul daripada manusia. Yas'alunaka 'anil anfal. Tanya kepada Muhammad, apakah itu anfal? Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah hai Muhammad kepada kaummu, kepada umatmu sekian. Maka qul ialah jawapan daripada persoalan yang tubik daripada manusia. Ini jawapan mazkur yang telah tersebut dan termaktub. Baik, soalan dia qul a'udzu birabbin nas. Mana soalannya? Jawapan kata para ulama, soalannya tidak tertulis. Tidak tertulis. Soalan tak tulis pula dah. Qul, katakanlah, makna katakanlah hi Muhammad, makna sebagai jawapan untuk soalan. Soalan tak ada. Kerana Allah Ta'ala ingin menunjukkan kamu tak soal masalah ni, jawapan tetap ada. Kamu tak tanya sekali pun, jawapan tetap ada. Apa dia? Kamu bertanya, masalah bila datangnya kepada kamu waswasun, bisikan syaitan, dan manusia tidak akan lari daripada bisikan syaitan. Tanya ataupun tidak tanya tetap sama. Makna kata, datang kepada kamu waswas, maka berlindunglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Waswasun makna bisikan. Bisikan ni dengan makna apa? Dengan makna tiap-tiap satu benda yang dibisikkan kepada kita, walaupun bisikan tu dengan makna bisikan kejahatan.
Bisikan ni tuan-tuan, dia bukan was-was yang kita faham. Was-was dalam sembahyang, ya was-was juga. Makna kata Allahu Akbar. Enggak. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulang balik. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Ulang 2-3 kali. Ya, itu dipanggil was-was. Was-was ni dengan mana bisikan. Bisikan bukan setakat dalam sembahyang, bahkan di dalam setiap hari, setiap hidup kita. Bila mananya hati kita terdetik dengan bahawasanya terdetik rasa kejahatan. Kalulah aku boleh buka puasa lala ni. Tu panggil was-was. Bukan syarat was-was ni mesti kata Allahu Akbar. Al-waswas tak, dengan makna satu bisikan, tak disebut sebagai tak as-sautul khafi, makna suara yang sangat halus yang masuk ke dalam dada manusia yang membentuk. Bila mana taatnya kata waswas, maka bila taatnya waswas, maka dia akan jadi satu malakah. Malakah ni makna kerajaan. Waswas ni tak, kalau kita layan semua, dia akan mari dan mari. Bila kita layan je was-was, dia akan lagi mari. Makna kata kita layan bisikan jahat, dia akan mari lagi. Kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Makna kata bila mana menguasai seluruh tubuh manusia, maka seolah-olah manusia itu bukan dikuasai oleh diri dia, tapi dikuasai oleh nafsu dia. Dikuasai oleh siapa? Oleh bisikan diri dia sendiri. Dan ni terbukti dalam bahawasanya orang yang ambil wuduk 2-3 kali, orang yang sembahyang 2-3 kali, kerana diri dia telah dikuasai oleh nafsu dan juga syaitan. Kerana apa? Kerana bisikkan diri sendiri. Kerana bahawasanya syaitan bukan cekuk kita. Syaitan datang, dia cuma bisik. Dia cuma bisik je. Lepas tu sama ada kita nak taat di dia ataupun tidak. Sebab itulah bila mana di hari kiamat, bila mana iblis bangun, orang akan lari ligan iblis. Yang kata iblis ni, tak, la alaihi la'natullah. Mana iblis ni yang mana duk lawan cakap Allah Ta'ala. Bila mana semua akan ligan. Bukan takat kita tu, manusia. Bukan takat manusia di padang mahsyar akan kejar namanya iblis. Pasal apa? Nak tuntut dendam. Bahkan jin, bahkan juga syaitan. Syaitan juga akan tuntut iblis. Tuntut siapa tuan? Tuntut kata kamulah sebab kami nak masuk neraka Allah. Kata iblis, kat qama khatiban. Iblis juga berkhutbah pada hari pada mahsyar. Dia juga berkhutbah. Dia khutbah apa tuan? Inni bari'un minkum, inni akhafullah. Dia kata aku pun, iblis kata aku pun takut Allah Ta'ala. Aku pun takut Allah Ta'ala. Dan aku dan kamu tidak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Aku mu. Kerana bahawasanya aku bukanlah memaksa kamu untuk melakukan kejahatan, tapi tugasku cuma membisik ke dalam hatimu. Tak ada. Dia tak pernah cukup kita untuk buat jahat, tapi dia cuma bisik. Maka inilah dipanggil was-was. Maka was-was dengan makna tiap-tiap kali datang kepada kita bisikkan yang jahat. Tak, mari rasa orang ni yang depan ni takabur. Takabur ni barang hati. Takabur ni barang di hati. Tiba-tiba pula kita tengok orang, dia kata ni muka sek-sek takabur ni. Tak. Tengok orang, lepas tu rasa baik kita pergi masjid, orang lain tak pergi masjid. Dia mari rasa tu. Tak. Dia mari rasa akulah yang paling terbaik sekali. Tak. Hak ni apa masalah dia? Hak ni dah dipanggil was-was. Maka orang yang layan was-was, diri dia akan dikuasai syaitan walaupun 5 kali hari, 5 kali sehari dia datang masjid. 5 kali sehari ni main masjid, tapi hati duk kata ke orang, ni jahat, aku yang paling baik. Dia ni jahat. Lepas tu, akulah yang paling baik. Makna kata kita masuk dalam rumah Allah Ta'ala. Bukan kita masuk dalam rumah Ta'ala. Kita tu sebenarnya telah dilingkungi syaitan. Kerana apa tuan? Kita layan bisikan. Maka bisikan ni tuan-tuan, tak pernah siapa yang lari. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqnal insan. Allah Ta'ala kata kami yang jadikan manusia. Kami yang jadikan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Kami reti pula apa yang sentiasa hatinya berbisik-bisik. Kami reti belaka. Allah Ta'ala kata aku tahu apa yang di dalam hati kamu yang kamu duk bisik. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dengan makna
kami ni lebih hampir kepadamu. Makna kata kami bersangatan tahu dengan apa yang kamu duk bisik. Sebab itulah yang masalah hati ni tuan-tuan, la ya'lamu ma fil qalb illa Allah. Malaikat yang tulis kerja kita pun dia takkan tahu isi hati kita. Isi hati ni hanyalah Allah Ta'ala. Makna kata kalau kita sembahyang sekali pun, malaikat Zuhur dia akan tulis sembahyang sekian. Sebab itulah bila mana diangkat amalan ke langit pertama, langit kedua, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Bila nak naik sampai kata langit ke-6, langit ke-7, Allah Ta'ala kata lemparkanlah amalan, sesungguhnya amalannya tidak bernilai di sisiku. Kerana apa tuan? Hati yang buruk, hati yang duk kata dia orang. Sebagai itulah tuan-tuan, bila datangnya was-was yang mana menjadi tabiat bagi manusia, hak mari bisikkan semua, maka datanglah firman Allah Ta'ala, qul, katakanlah muhi Muhammad, katakanlah muhi Muhammad. Adakah baginda Nabi juga datang bisikkan jahat? Kita dah sebut Nabi qul a'udzu birabbin nas. Satu sebab ialah datangnya bisikkan jahat di dalam ruh kita. Nak buat rasa kita yang paling hebat, orang lain jahat, rasa nak buat benda jahat, nak berzina, naudzubillah min zalik, nak minum arak, naudzubillah min zalik. Ni apa tuan-tuan? Hak ni dah dipanggil sebagai waswasun, satu rasa jahat yang timbul di diri. Baik, Allah Ta'ala suruh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berlindung. Kamu hai Muhammad, minta tolong dengan aku. Adakah baginda Nabi SAW datang juga yang kata buruknya? Tak. Bisikkan yang kotor? Kalah. Nabi SAW tak. Daripada sebagai kesempurnaan adab, tidak boleh kita katakan bahawasanya baginda Nabi SAW orang yang mana Allah Ta'ala bagi was-was. Makna kata Nabi juga ada bisikan buruk? Tidak. Tetapi Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita bahawasanya qul, katakanlah muhi Muhammad, sebagai satu isyarat. Kalau kata baginda Nabi pun kena minta tolong, walhal wa innaka la'ala khuluqin azim, baginda Nabi orang yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala, maka kita yang tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala lebih-lebih lagi untuk kena minta tolong. Nampak? Qul a'udzu birabbin nas. Dalam bahasa, contoh dalam bahasa tuan, dia ada istilah. Contohlah, kita di tingkat 2. Kita di tingkat 2 di rumah. Ayah kita panggil, pak kita panggil lah ayah. Ayah kita suruh abang kita. Ayah kita kata kat abang, "Hei bang, mu pi panggil adikmu, mai turun, mai beradab." Kata si ayah ni kepada abang, "Abang, pi panggil yang namanya adikmu tu, pi panggil buk turun bawah." Oyak kat dia suruh turun. Dia yang akan digunakan, yang seorang abang tadi, yang abang tadi nak panggil kita yang di tingkat 2 tu, dia akan guna salah satu daripada cara 3 bahasa, 3 uslubul kalam. Pertama, dia akan sebut macam mana tuan? Dia akan sebut, "Dik, tu dik, ayah panggil." So dik kan, ayah panggil. Yang kedua, "Dik, hendak pak panggil turun." Kedua. Yang ketiga, "Dik, pak ku cakap kat ku dak bahawasanya suruh adikmu turun." Nombor 3. Apa? Abang tu naik kepada adik, "Adik, ayahku cakap dekat aku, katakanlah kepada adikmu suruh turun." Faham tak? Dia panggil hikayatu maqulil qaul. Makna kata kita hikayat pula cara dia bercakap. Kita naik kepada adik kita, "Dik, tak, pak ku cakap kat aku, tak, pesan dekat adik suruh turun bawah." Dia 2 kali. Ni mana jawab tuan? Yang nombor 3 ni lebih mubalaghah. Lebih apa? Lebih makna dia mendalam. Makna kata kali ketiga tu tuan-tuan, ayahku cakap kat aku suruh adikmu turun. Makna kata kalau kata minta berlindung, tak turun kepada ayah, siap semua dah. Maka sebab itulah digunakan lafaz qul, katakanlah muhi Muhammad. Dengan makna selepas daripada lafaz qul, makna kata benda yang datang ialah benda yang sangat besar. Qul a'udzu, katakanlah muhi Muhammad, a'udzu birabbin nas. Makna kata aku mohon perlindungan dengan birabbin nas. Tuan, Allah Ta'ala guna lafaz dalam qul a'udzu birabbin nas
Rabbun. Sebab Rabb. Rabb ni makna apa tuan? Yang mana kata Tuhan yang menguasai. Bila kita sebut menguasai dengan makna menguasai sekalian makhluk, makna kata seluruh makhluk ialah di bawah genggaman Allah Ta'ala. Makna di dalam kudrat Allah Ta'ala. Makna kata tak, qul a'udzu birabbin nas. Makna katakan Muhammad, aku minta berlindung. Aku birabbin nas, dengan makna apa? Tuhan yang mana menguasai, makna memerintah sekalian makhluk. Orang tanya, kalau kita bahas di dulu, kalau kita masih ingat, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang pertama di dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut dulu Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala yang maha kasih sayang. Allah Ta'ala kasih sayang dia Masya Allah meluas. Kasih sayang Allah Ta'ala meluas. Dia bagi nikmat dia kepada orang yang taat, kepada orang yang jahat, bagi belaka. Kerana rahmat Allah Ta'ala, rahmat yang sangat luas, bagi belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Makna kata Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Fatihah tu, bacalah olehmu dengan nama Allah yang maha kasih sayang, yang mana kasih sayang sangat tinggi. Ni panggil makna latif, makna yang lembut. Kerana apa kita ingat? Kalau kita ingat lagi, kerana supaya orang macam kita, saya dengan tuan-tuan, tak rasa nak malu untuk membaca Al-Quran. Makna apa? Aku yang jahat sekalipun akan boleh rahmat Allah Ta'ala. Ar-Rahmani Ar-Rahimi, yang maha kasih sayang dia, yang rahmat, yang nikmat dia melimpah atas seluruh hamba. Maka orang yang mana bahawasanya orang yang maksiat, dia akan rasa, ya Allah, tak, aku pun yang jahat pun aku berhak untuk memiliki rahmatmu. Adapun kalau Allah Ta'ala sebut qul bismillahi al-malik al-quddus al-mu'adzib, kalulah Allah Ta'ala mula dengan Fatihah dengan nama Allah Ta'ala yang maha mengazab, yang maha membalas segala perbuatan hambanya, tak, maka ketika tu hati kita akan luluh. Kenapa? Aku ni banyak dosa, cerak-cerak dah kena azab dengan Allah Ta'ala. Tapi bila kita tengok dalam surah An-Nas, dia tak serupa dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah makna dia lembut, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ta'ala yang maha rahmat. Tapi bila kita datang dalam qul a'udzu birabbin nas, makna kenapa Tuhan tak sebut Rahimun nas? Aku minta berlindung dengan apa? Dengan yang mengasihi manusia. Tuhan tak sebut yang mengasihi manusia. Tuhan tak sebut dak yang mana yang mencintai manusia. Tuhan tak sebut belaka. Tuhan sebut Tuhan. Tuhan bagi manusia makna apa? Yang mana kata yang menjadi leader dan ketua yang menguasai manusia. Kerana apa? Kerana bahawasanya orang macam kita takkan minta berlindung dengan orang yang mana semata-mata lembut. Takkan minta. Kita akan minta tolong daripada orang yang gagah. Kita tak akan minta dengan orang yang lembut. Kita ni nak minta tolong dengan manusia. Yang kita nak minta berlindung, tak, kalau kita kena ligan dengan alung kau, tak, kita minta tolong dengan orang yang ada kuasa. Kita akan minta tolong, tak, dengan orang yang ada kuasa. Kita juga minta tolong dengan mana? Dengan orang yang mempunyai kekuasaan. Maka sebab itulah Allah Ta'ala sebut, katakanlah Muhammad, aku mohon berlindung dengan Tuhan yang menguasai manusia. Tuhan tak sebut dengan yang mengasihi manusia. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita, berlindunglah kepada aku, kerana akulah yang menguasai kamu. Akulah yang menguasai seluruh manusia. Maka kamu kena minta berlindung dengan aku. Kenapa? Kerana akulah yang mempunyai kuasa yang semata-mata. Tuhan sebut dengan apa tuan? Dengan Rabbin Nas. Dalam kalau kita tengok ayat Quran, tak, sikit lagi Allah Ta'ala sebut Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Tuhan sebut 3 kali manusia. Dalam ayat ni datang pula Sudurin Nas, Minal Jinnati Wan Nas, 3 kali. Rabb ni tuan-tuan, tak, ni dibahas juga oleh Hasyiah Imam Sawi rahimahullah. Rabb ni tuan-tuan dengan makna yang menciptakan manusia. Sebab yang menciptakan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas. Malikin Nas dengan makna yang menguasai manusia.
ilahin nas, sembahan manusia. Dipanggil tertibun badi'. Tuan-tuan, kita minta berlindung dengan Tuhan yang menciptakan manusia. Baik, kenapakah diulang 3 kali? Tuhan. Tak. Lepas tu pula yang menguasai. Lepas tu pula sembahan, makna Tuhan. Diulang 3 kali, makna yang sama. Makna yang sama tapi diulang berkali-kali. Ini menunjukkan bahawasanya yang pertama sekali tuan-tuan, makna kata Rabbin Nas, yang menjadikan manusia. Bila mana kata menjadikan manusia, maka tidak ada yang kata dijadikan tu, yang kata makhluk tu akan mampu keluar daripada daerah kekuasaan Allah Ta'ala. Tak ada siapa. Maka Tuhan sebut Malikin Nas, makna kata aku juga yang menguasai kamu, makna kata semuanya kamu masih lagi dalam lingkungan kerajaanku. Betul Allah Ta'ala sebutlah hadis kursi apa? Ya ibna Adam la takhafanna min dhi sultan madama sultani baqiyah. Makna apa? Allah Ta'ala sebutlah hadis kursi, dibaca oleh Imam Sya'rawi rahimahullah, bahawa hei anak Adam, jangan takut dengan orang yang mempunyai kekuasaan selagi mana kekuasaanku masih kekal. Jangan takut. Kerana apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala yang menjadikan kita, seluruh daripada apa yang kita buat, orang lain buat, semuanya masih lagi dalam bahawasanya yang mana tak keluar daripada daerah kerajaan Allah, Malikin Nas. Bila mana manusia tu tuan-tuan, dia baru perasan, baru ingat, baru sedar yang kata kita ni tak lepas daripada kerajaan Allah, tak lepas. Maka diistilah oleh ulama tasawuf musyahadah. Musyahadah ni nama, iaitulah menyaksikan Allah Ta'ala di mana-mana. Allah Ta'ala tak bertempat, laisa kamitslihi syai'. Nah, Allahu mawjudun bila makan, fahuwa qabla al-makan haitsu makan. Itu. Tetapi bahawasanya bila mana kita ada rasa Allah Ta'ala itu tak, makna kata berada di mana-mana dengan makna kita merasakan tajallil af'al. Kita nampak makhluk, kita nampak dia atas bukan dasar makhluk, tapi atas dasar dia ciptaan Allah. Kita tengok perbuatan yang berlaku, kita tengok itulah perbuatan Allah. Bila mana kita tengok sebagai perbuatan Allah, maka ini disebut sebagai ar-ridha biqada'illah. Kita redha dengan segala ketentuan Allah. Kerana apa? Kerana kita melihat makhluknya, perbuatannya, sifat perangainya sekaliannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana berlaku musyahadah, maka Allah Taala sebut kepada kita, bila kamu telah mengenalku dengan aku bahwasanya yang menjadikan kamu, aku pula yang menguasai kamu, ilahin nas, dengan makna apa? Sembahan manusia, maka akulah yang paling berhak untuk kamu sembahkan aku. Maka diulangkan 3 sifat, tapi 3 sifat mempunyai makna yang berbeza. Tetapi tuan-tuan, diulangkan an-nas, manusia tu tetap diulang. Kalau dalam bahasa, bila mana satu perkataan dia akan diulang dengan kata ganti nama. Contoh, Zaid ni dia bagus. Tak, Zaid ni bagus. So kau panggil kat Zaid, dipanggil kata nama. Bila mana kita nak ulang balik kata nama, dia takkan ulang sebagai kata ulangan yang sebut nama. Zaid ni bagus, Zaid ni cerdik, Zaid ni perongoh. Tak, Zaid ni sekian. Orang tak sebut begitu. Orang tak sebut. Orang sebut ke mana? Zaid ni sekali lah sebut. Tak. Contoh, Zaid ni bagus, tapi dia ni, orang tak sebut dia Zaid pula. Orang nak kali kedua tu pula sebut dengan kata ganti nama, tapi dia ni perongoh, tapi dia ni tak cerdik mana, tapi dia ni jahat. Sebut kali kedua tu tuan-tuan, dia bermula dengan kata ganti nama. Tapi kita tengok ayat Quran, Allah Ta'ala tak guna kata ganti nama. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah berlindung dengan kata Tuhan manusia. Lepas tu sepatutnya Tuhan sebut malikihim. Makna kata lepas Tuhan sebut Tuhan manusia, sepatutnya Tuhan sebut apa? Sebut kata yang menciptakan akan mereka, sembahan mereka. Kerana apa? Dipanggil haqqud dhamir, al-izhar fi maqam al-idmar. Ini sebut oleh Imam Biqai dalam kitab dia Nazmud Durar fi tanasubil ayati was suwar. Kenapa tiba-tiba kalau dalam kata kaedah bahasa, bila satu nama nak diulang, ulanglah dengan kata ganti nama.
Tapi kita tengok ayat Quran ni tidak ada kata ganti nama dalam surah An-Nas. Bila sebut je patutnya katakanlah Muhammad aku berlindung dengan Tuhan manusia. Lepas tu kena sebut pula Malikin Nas yang menguasai mereka itulah. Lepas tu sembahan mereka itu. Diulang dengan ganti nama. Tapi Allah Ta'ala tidak menggunakan kata ganti nama. Allah Ta'ala ulang sekali lagi dengan manusia dan manusia dan manusia. 3 kali ulang manusia. Kerana apa? Kerana bawa satu tunjuk manusia ni pelupa. Kalau kata bagi kata ganti nama, dia berasa diri dia tak kena. Maka sesungguhnya tak nak pesan, aku yang jadikan kamu hai manusia, aku pula yang mentarbiah kamu manusia, aku pula ialah yang berhak untuk disembah oleh kamu hai manusia. Diulang-ulang apa dia? Mazidul bayan. Makna apa? Untuk Tuhan nak tunjuk tidak ada yang lebih berhak untuk kamu melainkan kamu hai manusia. Kamu jugalah, kamu yang kena menyembahku, kamulah beralam kuasaanku. Sebab itulah maka digunakan dengan lafaz manusia. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, ini menunjukkan mulianya manusia. Kenapa mulianya manusia? Diulang 3 kali lafaz manusia disandarkan kepada Allah. Bi Rabbin Nas, Tuhan manusia. Manusia itu disandarkan kepada Tuhan. Malikin Nas yang menguasai manusia. Manusia disandarkan kepada Tuhan Allah. Ilahin Nas, sembahan manusia. Makna kata manusia itu masih lagi disandar kepada Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala nak sebut sebagai mulianya manusia sebagai khalifah atas muka bumi. Sebab itulah aku gabungkan lafazku dengan lafaz manusia sekali. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan yang kata anak Adam. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min syarril waswasil khannas. Daripada yang kata jahat tu, yang kata syaitan al-khannas, yang mana selalu dak melarikan diri. Apa makna itu tuan? Kalau setan ni kita beringat pada Allah Ta'ala, dia akan lari. Sebab itulah kalau kita bahas lagi ayat Quran ni, enggak min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allah Ta'ala kata minta berlindung dengan aku yang menjadikan kamu daripada bisikan kejahatan syaitan al-waswas, bisikan al-khannas yang mana terakhir, yang mana akan menenggelamkan diri. Yang kata bisikan ni tuan-tuan, dia akan lari. Makna kata apa? Sebab itulah kita sebut waswas ni boleh diubati. Kalau kata waswas dalam sembahyang sekali pun ada obatnya. Sama juga dengan bisikan yang sudah datang dalam hati kita, tak nak buat jahat, nak buat, ada ubatnya minta tolonglah kepada Allah Ta'ala. Makna apa? Zikrullah. Sebab itulah orang yang waswas ni tuan-tuan, dia hati tak tenang. Hati dia takkan tenang. Kenapa? Sebab hati dia selalu berkata-kata. Makna apa? Allahu Akbar. Masuk ke dak niat. Hati dia selalu musyiddatul ittirab. Makna kata hati dia akan berpapah. Sakut ni, sakut tu, sakut ni. Maka ubatnya seperti firman Allah Ta'ala, ala bizikrillah tatma'innal qulub. Maka dengan mengingati Allah Ta'ala, dak tatma'innal qulub. Makna kata dak tenanglah oleh hati-hati. Maka Allah Ta'ala nak sebut yang mana kata bisikan ni ubat dia. Bisikan ni dia tak kekal. Al-khannas alladhi ta'akhkhara 'inda dzikrillah. Yang mana bisikan ni dia akan hilang. Bila mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah daripada fawaid daripada surah An-Nas ialah dibacakan ketika berlaku waswas. Bila mari kepada kita waswas tuan-tuan, kita elok baca surah An-Nas. Dia mari. Tak kena ni. Maka membacalah bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Sebab itulah bila mana orang yang mana dia sembahyang ni, dia angkat takbir ni, Allah astagfirullahalazim, Allah astagfirullahalazim. Sebab apa? Bisikkan hati tu. Maka orang lagu ni lebih-lebih elok untuk dia baca surah An-Nas. Orang kata bid'ah, tak. Dia kalau bahas hukumnya ialah harus membaca surah An-Nas sebelum sembahyang. Ni kita sebelum sembahyang ni, qul a'udzu birabbin nas.
Malikin nas, ilahin nas. Apa hukumnya? Hukumnya ialah harus. Makna kata bukanlah daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk orang yang waswas lebih-lebih berhak. Kenapa? Moga-moga dengan bacaan ni surah An-Nas ni dapat menolak waswas dia. Dengan surah tuan-tuan, surah An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Al-khannas dengan makna kata kalau kita menyebut nama Allah, dia akan berpaling, dia akan lari. Kerana apa tuan-tuan? Kerana inilah, sebab itulah orang yang banyak waswas hakikatnya ialah orang yang mana sentiasa lupa kepada Allah. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Yang mana tugas dia apa? Nak bisik di hati manusia, maka daripada hati manusia ni apa rasa? Dia akan rasa berdosa. Yuwaswisu fi sudurin nas. Sebab itulah segala perbuatan dosa ialah berdasarkan waswas. Waswas ni bukan semata semayang. Waswas ni bisikkan kejahatan semata-mata. Perbuatan jahat kita ialah berdasarkan apa? Dasarkan kita layan daripada bisikan daripada minal jinnati wan nas. Daripada jin dan manusia. Bisikan ni tuan-tuan dia daripada dua. Imma kita kata daripada jin. Jin daripada kalangan jin dan syaitan. Itu makruf. Tapi manusia pun kata setengah ulama beza di antara jin dan manusia. Jin dengan syaitan. Jin dengan syaitan ni beza dia tuan-tuan. Tak. Jin ni kata setengah ulama Imam Bantan bahas dia beza jismun nariyah dengan jismun hawaiyah. Tapi kata setengah ulama beza di antara jin dan syaitan. Jin ni makhluk lah. Setan ni sifat. Jin ni apa? Jin ni makhluk yang Allah Ta'ala jadikan daripada api. Adapun syaitan itu sifat yang kata syaitan ai idza syatana, makna teruk doa. Sebab itulah kalau teruk makna perangai jahat, perangai huduh. Syatana ai ba'uda ar-rahmatillah. Sebab itulah kalau perangai huduh jauh daripada rahmat Allah. Perangai huduh ni bukan semata-mata di jin, begitu juga ada di manusia. Maka disebut oleh para ulama syaitanul ins wa syaitanul jin. Makna kata ada dari kalangan jin yang bersifat dengan sifat syaitan dan ada juga daripada kalangan manusia yang bersifat dengan syaitan. Kerana apa? Kerana terlalu jahat dan terlalu busuk hatinya. Maka dua jenis Allah Ta'ala suruh kita minta berlindung. Yang pertama daripada bisikan jin. Mana bisikan syaitan yang bagi dia ni jahat doa. Kata-kata kalau boleh buka puasa Allah ni, hak ni bisikkan dalam hati, hak ni daripada syaitan. Dia ada seorang lagi namanya manusia. Manusia bisikkan daripada manusia ni makna apa? Tak. Kita hari ni kawan kita sebut. Tu sebut apa? Jom buka puasa hari ni. Tak. Tak. Dia kata tak payahlah semayang-semayang ni. Hak ni juga kata was-was ni bisikkan di hati. Ni bukan di hati, ni di luaran ni. Tak. Tu dia kata, jangan duk semayang lah. Ni orang kalau manusia dia sebut dengan lidah, kita dengar di telinga. Bukan bisikkan di hati. Kalau syaitan ni dia mari, dia kata jin ni dia mari, dia selit-selit. Tak. Sebab itulah hadis sebut yang kata syaitan ni dalam tubuh manusia ni, dia laju dia seperti darah, majrad dam. Laju pak dia bisik di hati. Maka kita pun turut. Tapi kalau manusia mana bisik di hati? Dia bisik di telinga dah. Tak, manusia yang kata jahat ni, yang suruh kita buat jahat ni, dia bisik di telinga bukan bisik di hati. Kata Al-Imam Al-Jalal dalam kitab Jalalain bahawasanya memanglah bisikkan di telinga, tapi daripada telinga turun di hati. Maka dikatakan waswas kerana bi'tibaril ghayah, dengan mana bukanlah semata-mata bisikkan di telinga, tapi kok mana pun perkataan manusia akan turun di hati. Maka kita kena minta berlindung daripada apa? Daripada syaitan manusia dan juga daripada syaitan jin. Kalau tengok orang buat dosa, lepas tu kita panggil dia setan. Tak. Adapun daripada kita, janganlah pula kita kata syaitan manusia. Kita pergi jumpa orang yang duk buat jahat. Ni jahat ni ahli neraka ni. Ni kata syaitan manusia. Tak juga. Kerana apa? Kita kata ke orang, kata syaitan manusia. Makna kata kita tu yang kena was-was. Kita yang kata kena bisik dengan mana dengan syaitan, bahawasanya kamu katalah kepada dia syaitan manusia. Tak, yang mana semua yang kata penyakit ni tuan-tuan, penyakit hati ni yang tidak ada siapa yang boleh mengubati melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah berlindung dengan Allah taala dengan cara zikrullah, ala bi zikrillah tatmainnul qulub.
Makna kata berzikir kepada Allah Ta'ala hati yang akan tenang, maka perbanyakkanlah istighfar dan juga tawajuh kepada Allah Ta'ala. Perbanyakkan istighfar, perbanyakkan selawat, perbanyakkanlah juga baca Al-Quran, kerana bacaan Al-Quran dipanggil afdalul azkar. Sebaik-baik zikrullah ialah la ilaha illallah. Sebaik-baik zikrullah ialah apa tuan-tuan? Ialah bacaan Al-Quran. Kerana apa bacaan Quran? Bacaan Quran ni cerita Nabi Musa, cerita Nabi Muhammad, cerita Nabi Isa, cerita. Mana ada kena mengenal Ta'ala? Dia panggil Al-Quranu kalamullah. Maka bila mana Quran itu kalamullah, maka menyebut kalimah Allah. Tak, kalamullah ialah mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Taala dalam surah Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa ila akhiri ma qala Allah tabaraka wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.